Saya okey penglihatan. Nak tengok view-view lain dah tak boleh dah. Jadi dengan hadirnya Candak Sotong ni, saya menikmati keseronokan keceriaan tu. Pasal kita boleh rasa sendiri. Sotong tu kecil besar ke apa. Kita boleh buat sendiri kan. Kucing yang datang kebanyakannya garang. Kalau luka, kena gigit, dah lali lah bagi saya. Stray cat ni kalau kita perasan dia lebih mesra, lebih manja dengan orang. Dia adalah salah satu tempat yang kita kata boleh healing tau. Suara keterujaan membingar di tengah lautan. Sinar lampu gantung dalam pekat malam menjadi penanda. Musim mencandat sudah tiba. Namun ada kelainan pada ekspedisi mencandat Sotong kali ini. Awak-awaknya bukan biasa-biasa. Terengganu Darul Iman terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Negeri ini terkenal dengan keindahan pantai yang memukau. Aktiviti ke laut bukan sahaja dijadikan punca pencarian rezeki buat penduduknya, ia juga menjadi pilihan hobi rata-rata masyarakat di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Tidak ketinggalan bagi Ramli Mat Syom. Individu kelahiran negeri ini membesar di pesisir pantai. Jadi sudah biasa baginya mendengar kisah-kisah di lautan dari rakan nelayan. Namun, bagi seseorang yang tidak pernah melihat dunia, Ramli mengidamkan untuk merasai sendiri keindahan alam yang sering digambarkan di ruang fantasi ciptaan sendiri. Saya tak nampak ni sejak umur 5 tahun lah. Dah kecil, masih kecil. Tapi saya pun tak apa ingat lah macam mana dunia ni pasal kecil lagi lah. Kalau keadaan hari ni sudah hilangnya pandangan, saya masih bolehlah menikmati keindahan alam ni dengan mendengar lah. Dengan menikmati laut, mencandak sotong. Itu salah satu cara lah kita menikmati keindahan alam. Assalamualaikum. Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia, Pertis, wilayah Terengganu. Di sini menjadi tempat buat Ramli menabur bakti sebagai guru hafazan Al-Quran sejak 14 tahun yang lalu. Dia bersyukur menjadi sebahagian daripada keluarga ini. Melalui komuniti ini, Ramli berpeluang terlibat dengan hobi yang membantu meningkatkan keyakinan dirinya. Antaranya, aktiviti mencandat sotong yang sering dianjurkan oleh Pertis kepada golongan cacat penglihatan. Fasa peralihan monsun barat daya pada bulan Mei hingga September, waktu yang dinantikan untuk misi mencadat sotong di pantai timur. Keterujaan ini bukan sahaja dirasai oleh kaki pancing. Ia juga menarik pelancong untuk merasai pengalaman menjadi nelayan di tengah samudera. Ini menjadi waktu paling sibuk, terutamanya bagi pemandu bot. Suryani Abdul Rahman, antara individu yang menjadikan minat ini sebagai pendapatan sampingan. Hari ini dia membantu rakannya membawa sekumpulan tetamu laut yang istimewa. Saya keluar mencandat tu dulu asalnya ikut kawan. Lepas tu
Rasanya macam happy sebab Kak tak mabuk. Kalau tak keluar ke laut rasa macam apa? Satu perasaan macam tak dapat nak luahkan hawa. Macam tu lah. Hari ni sebab Abang Mat dia cakap, join sekali sebab ada atas bot tu ada wanita kan. Perempuan sama tu. Jadi Kak temangkan kawan-kawan OKU ni. Apabila perambut candat telah disediakan, Muhammad Salim bertanggungjawab memastikan keadaan bot yang bakal dikemudi berada dalam keadaan terbaik. Sudah lebih sedekat, lelaki berusia 44 tahun ini menjadikan lautan sebagai taman permainan. Namun, ini kali ketiga baginya membimbing pelanggan istimewa. Langkah keselamatan yang lebih teliti harus diaplikasi sebagai kaedah berjaga-jaga. Sekitar jam 5 petang, 10 pencandat luar biasa tiba di jeti Pulau Duyung, Terengganu. Seorang daripadanya adalah Ramli dan rakan-rakannya mempunyai kemampuan penglihatan terhad atau buta. Sebelah tangan memegang joran, sebelah tangan lagi menuntun tongkat putih. Kaki melangkah membawa harapan agar dapat mengisi poket memori dengan pengalaman hobi yang sering dilakukan orang biasa. Tidak kira berapa habuan yang menanti untuk dibawa pulang, yang pasti pengalaman yang bakal dirasai menjadi keutamaan. Usai segala persiapan, bot mula meninggalkan jeti. Muhammad atau lebih mesra dengan panggilan Mat. Pengalaman turun ke laut pada saban hari, dia arif dengan lokasi lubuk sotong bersarang. Hari ini, lokasi untuk berlabuh lebih jauh dari kebiasaan bagi memastikan tangkapan lebih memuaskan. Hari ini nak pergi menjadi sotong dengan jarak lebih kurang 8 batu dan nak bawa geng OKU. Perjalanan anggaran mengambil masa dalam sejam 20 minit. Kadang-kadang kita pergi ke peringkat 5 batu. Tendang batu. Peringkat 5 batu banyak apa-apa. Jadi kita pergi ke peringkat 8 batu untuk mengelak ada apa-apa banyak. Dan situ mungkin ada sotong. Misi mencandat sotong kali ini merupakan pengalaman pertama bagi sebahagian besar isi bot ini. Bagi Ramli pula, ini adalah tahun ketiga dia menyertai aktiviti berkenaan. Tunanetra atau buta tidak menjadi penghalang untuk menyahut cabaran merasai keindahan ciptaan Tuhan melalui minatnya ini. Saya nak tahu cabaran. Macam mana orang ke laut. Rasa ke laut, rasa tu kucahnya ombak tu. Okey. Jadi kalau kita tak timburi, kita tak tahu benda tu. Lagipun saya okey penglihatan. Nak tengok view-view lain dah tak boleh dah. Pasal ni melihat pandangan. Jadi kalau kita turut serta pun kita tidak penuhnya menikmati keseronokan tu. Jadi dengan hadirnya mencandak sotong ni, saya rasa saya menikmati keseronokan keceriaan tu. Pasal kita boleh rasa sendiri. Sotong tu kecil besar ke apa. Kita boleh buat sendiri kan. Menjelang malam, lautan ini bagaikan pesta cahaya. Ia dihiasi bot dengan kemerihan lampu bagi menarik perhatian sotong untuk naik ke dasar. Usai berlabuh, setiap lampu bot akan dinyalakan. Awak-awak celik jiwa mulakan misi mereka. Dan Suryani dengan misinya memastikan pelanggannya berpuas hati dengan pengalaman yang diidamkan. Bagi Kak rasanya dia sama je dengan orang lain sebab dia senang nak urus apa semua sebab dia istimewa. Jadi dia ikut je apa yang kita cakap. Macam dapat sotong tu suruh dia rasa sentuh. Bila naik sotong tu dia rasa dia macam satu perasaan dia tu cukup macam dia suka dia happy. Jadi Kak pun macam teruja tengok dia.
Kak pun rasa macam happy lah bawa dia tu. Sebaik umpan diletakkan, penantian bermula. Tidak lama selepas joran Ramli dilibas, kailnya mengena. Riuh sorakan menggambarkan keterujaan setiap kali mendapat sotong. Berlayar di lautan bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi dengan cabaran limitasi keupayaan. Bagi memastikan keselamatan nyawa mereka, reka cipta bot ini telah dipasang dengan palang khas. Bila dia nak mencandak tu, kita akan ajar sikit sebanyak tu. Cara kadang apabila dia buat kerja tu, kita bantu dia tu. Kena banyak komunikasi dengan dia lah. Kena jaga, tengok-tengok dia. Sikit dia cabaran sebab dia pun kata orang hati bersih, mudah diajar. Tidak jauh beza dengan orang biasa ketika melakukan aktiviti ini. Golongan kurang upaya penglihatan juga menggunakan teknik yang sama. Jika joran terasa berat, kail mereka mungkin mengena. Namun, tanpa kemampuan untuk melihat, mereka sentiasa berkomunikasi dengan pemandu bot untuk memastikan habuan yang diperolehi. Setiap kali sotong diangkat, mereka diberi peluang menggunakan deria sentuh bagi merasai hasil tangkapan. Masih itu sekali. Pada mulanya memang rasa takut sangat nak pergi cari sotong ni sebab katanya mabuk lah, dapalah kan. Alhamdulillah tak mabuk, jadi rasa seronok sangat. Walaupun dia tak sempurna tapi semangat dia kuat, dia pun mencuba seperti kita yang normal ni. Semangat dia memang kuat. Musim mencarat sotong kembali dan kali ini pengalaman menjadi nelayan di tengah samudera dirasai oleh sekumpulan OKU cacat penglihatan. Walau dengan kekangan upaya untuk melihat, mereka membuktikan tiada yang mustahil. Sesudah fajar, aktiviti mencandat diberhentikan. Tiba masa bagi mereka untuk menikmati juadah segar dari laut setelah semalaman bersengkang mata mencandat. Mengisi perut dengan kesegaran sotong goreng tepung adalah hadiah terindah yang bakal disimpan rapi dalam memori ekspedisi kali ini. Saya sangat teruja. Pada mulanya memang rasa takut sangat nak pergi cari sotong ni sebab katanya mabuk lah, dapalah kan. Jadi bila pergi cari sotong, alhamdulillah tak mabuk. Jadi rasa seronok sangat. Walaupun saya perempuan OKU penglihatan, bagi saya mencabar tu ada. Banyak walaupun cabaran tu ada, bila dibantu oleh rakan-rakan dan orang buat sendiri, jadi kita boleh buat canak sotong tu. Jadi perempuan bukan satu alasan lah untuk canak sotong. Kata Rumi, dunia adalah gunung. Segala yang diusahakan akan mencetus gema. Begitu juga dengan usaha mereka dengan melakukan perkara yang dianggap mustahil. Mereka berjaya memecahkan stigma masyarakat terhadap golongan buta dengan menyahut cabaran ini. Walaupun dia tak sempurna tapi semangat dia kuat, dia pun mencuba seperti kita yang normal ni. Semangat dia memang kuat. Setibanya di jeti, hasil tangkapan sotong diasingkan mengikut grade.
berkat usaha pencandat yang tidak kenal erti penat. Jumlah keseluruhan hasil candat adalah 60 kg termasuk yang diperolehi oleh pemandu bot. Walau ada antara pelanggan yang hanya mendapat tangkapan sedikit berbanding yang lain, hasil laba dibahagi sama rata. 6 kg sotong dibawa pulang oleh setiap seorang daripada mereka. Rata-rata berpuas hati dengan pengalaman mencandat selama 1 malam. Taman Rahmat, Marang, Terengganu. Perumahan ini menempatkan majoriti penduduk dari golongan OKU, orang kelainan upaya. Di sini juga terletaknya teratak kecil Ramli dan isteri. Hal yang paling dinantikan Ramli usai mencandat sotong adalah saat dia mempersembahkan hasil tangkapan kepada isterinya, Siti Khadijah Muhammad Nur. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Banyak boleh soto, Ma. Ambil lah masuk. Bagi saya, saat-saat yang paling bagi saya tu, baik saja kita pulang ke rumah tu, kita bawa lah kan apa hasil kita dapat semalaman di laut tu, candak sotong. Sikit banyak pun tak kira, tapi yang kita dapat berkongsi dengan isteri di rumah, barang fresh. Dia pun sambut kita dengan sukanya. Jadi penat-penat kita semalaman tu terubat juga lah. Hari ini Khadijah memilih untuk menyediakan menu ketupat sotong sebagai juadah makan petang. Bagi wanita berusia 47 tahun ini, menu tradisi Terengganu itu lebih sesuai ekoran sotong yang bersaiz besar dengan jenis grade A dan grade B. Isteri saya ni dia, kalau kategori AKU, dia AKU anggota. Dia cuma gagah sebelah kaki dan sebelah tangan je lah. Tapi di situ bagus juga, dia bergabung. Jadi dia ni kurang benda ni, saya ni kurang benda ni. Bila kita bergabung, jadi kekuatan tu ada. Jadi saya kena bantulah. Kurang lebih begitulah, saling bantu-membantu satu sama lain. Khadijah kekurangan upaya anggota dan Ramli pula tiada penglihatan. Tetapi mereka saling melengkapi satu sama lain. Ramli akan melakukan pekerjaan yang memerlukan kudrat tangan seperti memasukkan beras pulut ke dalam sotong. Manakala Khadijah akan menjadi mata kepada suaminya, setia menjadi pemandu arah. Usai sotong diisi dengan beras pulut, ia akan ditumis dengan bawang dan halia. Santan dan halba melengkapkan rasa lemak pada juadah ini. Ia mengambil masa sekitar 30 minit untuk ketupat sotong masak sepenuhnya. Ramli yang dahagakan pengalaman menjadi nelayan, menikmati alam dengan merasai sendiri menggunakan deria yang ada. Walau banyak cabaran untuk si buta sepertinya menikmati hobi ini, dia berpuas hati dengan apa yang diperolehi. Bukan jumlah kilogram sotong yang menjadi ukuran, tetapi tebalnya pengalaman yang dibawa pulang bersama santapan petang yang menggiurkan. Dunia yang gelap bukan bererti sunyi. Ia masih boleh diwarnai dengan rasa dan memori. Ramai mempunyai sebab tersendiri dalam merasai aktiviti mencandat. Bagi insan istimewa ini,
bukan habuan yang dicari, bukan juga sekadar mengisi minat, tetapi menjadi ruang buat mereka menjadi insan biasa, menikmati keindahan alam dengan deria yang masih ada. Sebagai penjaga kucing, Taman Kucing Dungun ni memang seronok sebab bekerja dan menjaga kucing-kucing yang sakit dah nampak sihat. Masa tu kita akan seronok tengok dia. Lari sini, lari situ. Selepas tu ada orang berminat untuk ambil, untuk jadikan anak akak. Jadi rasa puas di hati. Macam dia dah faham apa yang kita cakap, dah anggap kita ni tuang dia. Mengurangkan populasi kucing kat luar sana lah, dan sebagai satu langkah untuk kita jaga kebajikan kucing-kucing. Yang sakit dah nampak sihat, masa tu kita akan seronok tengok dia. Rasa puas di hati. Haiwan kesayangan peliharaan popular dalam kalangan masyarakat kita. Kucing mempunyai kadar pemeliharaan tertinggi di Asia kerana sifat dan kecomelannya. Populasi kucing di Malaysia dianggarkan lebih 800,000 ekor kucing, malah lebih jika dimasukkan bilangan kucing terbiar. Dan jumlah ini meningkat setiap tahun. Di Taman Rimba Bukit Bauk, Dungun, Terengganu, terletak sebuah lokasi destinasi tarikan bagi semua pecinta kucing. Nur Haimi Salim, 48 tahun, mempunyai tugasan unik. Hanya kerana sifat kasihnya terhadap haiwan berbulu ini, Haimi menjadi penjaga kucing jalanan di Taman Kucing Dungun, inisiatif Majlis Perbandaran Dungun. Jaga kucing ni memang menyeronokkan. Kepuasan, boleh kepuasan. Tapi ada masa tu saya kena banyak-banyak bersabar. Yang tu memang banyak sebab kucing ni tak semuanya manja apa. Yang datang kebanyakannya garang apa. Yang kalau luka kena gigit tu apa tu dah lalilah bagi saya. Kucing-kucing kat sini kebanyakannya memang kita erat lah, kita erat. Kalau kita panggil tu dia datang apa. Jadi macam dia dah faham apa yang kita cakap. Dah anggap kita ni tuang dia. Seperti juga manusia, penjagaan makan dan minum cukup kritikal bagi pembesaran dan perkembangan kucing. Sabar. Menurut Haimi, masih ramai yang keliru dengan keperluan nutrisi kucing yang seimbang. Selain saranan pemberian makanan bermutu tinggi dalam diet untuk sumber tenaga dan fisiologi kucing. Saya di sini akan memastikan makanan apa, vitamin ke apa, semua tu mencukupi untuk semua kucing-kucing di sinilah. Kalau makanan kita biasanya kita akan bagi makanan kering macam biskut tu. Tapi setengah tu kita akan campurlah biasa dengan wet food untuk bagi cepat dia kenyang apa. Kalau biasa satu hari tu 2 kali kita bagi makan. Kalau pagi ni kita bagi makan sekali. Petang kita akan bagi makan sekali lagi untuk malang lah, untuk waktu malang. Jadi kalau untuk tengah hari kita akan masak nasi, rebus ikan ataupun rebus ayam. Kita akan gaul semua tu, kita akan bagi makan lah.
Hari ini, Haimi bersama unit perkhidmatan sanitari, Jabatan Kesihatan Awam, Majlis Perbandaran Dungun menjalankan aktiviti menangkap kucing terbiar setelah menerima aduan awam. Kerana sikap tidak cakna pemilik, pembuangan kucing peliharaan berlaku hampir setiap hari. Dan di lokasi pasar ini sahaja, hampir 300 ekor kucing jalanan pernah direkodkan pada satu-satu masa. Setelah operasi penangkapan kucing jalanan dilakukan di kawasan tumpuan awam seperti gerai makan, pasar besar, hentian bas dan taman rekreasi, kucing-kucing ini akan dibawa ke sini. Sasaran bagi setiap penangkapan kucing jalanan ini ialah antara 30 hingga 50 ekor kucing. Dan kucing-kucing ini kemudiannya akan dikuarantin ke dalam unit pengasingan untuk divaksin dan diberi rawatan sebelum dipindahkan ke sangka yang ditetapkan. Okey bang, boleh kita bawa masuk? Okey, boleh. Alright. Dekat. Baik. Dekat sini kita tidak digalakkan dan kita tidak bagi orang-orang lain buang kucing kat sini dan menghantar kucing kat sini. Jadi kalau ada kekurangan daripada kucing yang kat sini, unit PBT dia akan buat operasi dan akan hantar kat sini. Sebab kat sini dia kapasiti dia dalam 130, 160 macam tu je. Sebab sangka dia terhad. Jadi kita tak terima orang hantar. Menyelia taman kucing dihuni hampir 150 ekor kucing bukanlah tugasan enteng. Amanah ini turut digalas Zulkhairi Kaman, pembantu Haimi sejak 7 bulan lalu. Dilema penyakit kucing jalanan tidak dapat dihindari hanya melalui pencegahan. Ekoran terdedah pada persekitaran luar berpotensi kepada risiko penyakit. Kucing sakit kat sini biasanya kita dah diajar sedikit sebanyak daripada veteriner lah. Macam penyakit-penyakit biasa yang mudah dirawat, yang tu kita akan rawat sendirilah. Kalau teruk, sakit teruk tu kita akan panggil veteriner marilah. Saban hari, pelbagai kerenah dan ragam kucing perlu diurus Haimi dan Zulkhairi. Tidak sekalipun ia melumpuhkan jiwa penyayang Haimi terhadap haiwan berbulu ini, hanya kepuasan yang ditagihnya. Saya sebagai penjaga kucing, taman kucing Dungun ni, memang seronok sebab bekerja dan menjaga kucing-kucing yang sakit dah nampak sihat. Masa tu kita akan seronok tengok dia lari sini, lari situ. Saya cukup-cukup gembira lah kalau sudah tengok kucing yang sakit dah sihat apa. Selepas tu ada orang berminat untuk ambil, untuk jadikan anak akak. Jadi rasa puas di hati. Tambah Haimi, persekitaran yang kondusif penting bagi mengelakkan kucing mengalami kemurungan. Kucing menjadi lebih ceria dan aktif jika dibiar menerokai naluri kebebasan mereka. Jom. Saya nak mau dah. Jom. Kucing-kucing kat sini kita tak akan bagi dia stres. Sebab kucing-kucing kat sini kita setiap pagi selepas cuci apa semua kita akan lepas dia, bagi dia main-main, bagi jalan, bagi makan apa dia makan rumput tu semua adalah ubat-ubat dia. Jadi kalaulah kita nampak je kucing stres, memang kita akan lepaslah, bebaskan dia. Tapi time petang kita akan semua kutip buat masuk balik, panggil balik semua.
Yang dengar tu memang dengar lah. Yang kalau tak dengar tu memang kita terpaksa turun bukit ni, kita terpaksa pergi kutip seekor buat masuk ke dalam sangkar lah. Kami datang sini untuk santuni anak-anak jalanan kat sini. Semua kucing di sini baik-baik semua, tak ada yang ganas-ganas. Hari ini alhamdulillah kucing-kucing jalanan yang liar tu lepas sampai kat sini dia akan jadi jinak. Sebab tu kita kat sini kita boleh bagi budak-budak main kat dalam sangkar tu sebab kucing-kucing tu dah dimanjakan. Sebagai penggemar kucing sejak kecil, Haimi sendiri memiliki 5 ekor kucing pelbagai baka yang dipelihara di kediaman pusakanya di Dungun, Terengganu. Cintanya terhadap haiwan ini melayakkan Haimi menjawat sebagai penjaga kucing. Sebagai seorang pecinta dan penjaga kucing, kucing ni dia sifatnya manja. Dia suka dibelai, suka dimanja. Dia ni ialah dia binatang kesayangan Nabi. Dia pun ada apa ni, hari yang tak suka kita ganggu dia pun ada. Naluri Haimi yang cintakan haiwan kini diwariskan kepada 6 cahaya matanya. Anak-anaknya dititipkan sifat tanggungjawab serta nilai kemanusiaan, terutamanya terhadap makhluk yang lemah. Sedari kecil, mereka diajar asas penjagaan membela kucing peliharaan. Kat rumah memang saya mendidik untuk anak-anak saya menyayangi kucing. Kucing tu memang dari kucing jalanan. Asalnya dari kucing jalanan, saya buat balik, saya bela dari kecil sampailah ke besar. Jadi anak-anak suka buat main kucing apa semua. Jadi semua sayang kucing. Dalam pada kesibukan, Haimi melayani tetamu yang hadir. Pagi ini, dia menerima kunjungan daripada Pejabat Perkhidmatan Veterina Dungun, pemeriksaan kesihatan kucing jalanan yang dijadualkan setiap 2 minggu. Kucing yang baru saja tiba hasil aduan awam bakal divaksin, manakala kucing yang dikenal pasti sakit pula diberikan rawatan rapi. Menurut maklumat veterina lagi, tiada sebarang kesan penderaan dan penganiayaan berlaku pada semua kucing jalanan yang dibawa masuk ke sini. Haiwan ni sebenarnya diperlukan kebersihan dan juga makanan yang sihat. Di sini saya tengok satu tempat yang sangat baguslah untuk kita menjaga kebajikan dan kesejahteraan kucing. Haiwan-haiwan beginilah yang patutnya kita bantu. Kucing jalanan di sini sering terdedah kepada penyakit sporo kucing atau feline sporotrichosis, sejenis penyakit kulit yang boleh membawa maut. Biasanya, ia terjadi disebabkan luka cakaran pada kucing. Kucing yang datang ni, dia daripada pelbagai tempat yang status dia kita tak tahu sama ada penyakit-penyakit ini adalah penyakit biasa ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya penyakit virus ini itu yang memberi kesan kepada kucing-kucing yang dah ada di kawasan ni. Jadi penyakit begitulah biasanya kita tak sedar dia akan merebak kepada kucing-kucing yang lain. Itulah biasanya cabaran beginilah yang kita hadapi yang menyebabkan bila rawatan tidak berkesan. Dikenali sebagai haiwan pembersih, kucing perlu bebas dari apa jua unsur ketidakselesaan. Sangkar dicuci dan dibersihkan daripada sisa najis dan bau busuk pada sebelah pagi. Haimi turut memandikan kucing dalam setiap sangkar yang mengambil masa kira-kira 1 jam. Memang kita mandikan kucing setiap hari, tapi jikalau hujan kita tak boleh mandikan sebab sejuk apa. Jadi
Kalau panas memang kita mandikan lah. Tapi untuk memandikan kucing ni, dia ada satu tahap tu memang susah lah sikit sebab dia ada yang setengah tu takut air apa, agresif dengan air. Jadi kalau kena cakau tu apa tu, itu dah normal lah bagi saya. Saya buat itu untuk apa, untuk kesihatan dia, untuk kebersihan dia. Jadi kalau orang mari tu bersih, kucing bersih, nampak bersih. Biasa kita akan mandi dengan shampoo lah. Untuk kutu kita akan mandi shampoo jenis untuk buat matikan kutu lah. Ibu kucing yang telah bersalin akan dipindahkan ke sangkar kecil ini untuk memastikan keselamatan mereka daripada diserang kucing dewasa lain. Anak-anak kucing ini akan dibesarkan sehingga 3 bulan atau sehingga mana-mana pengunjung yang ingin mengambil dan membela mereka tanpa dikenakan sebarang bayaran. Kelahiran anak kucing menggalakkan pertambahan populasi di taman kucing sekaligus memaksimalkan penghuni sangkar. Pengambilan haiwan angkat oleh pengunjung dapat mengimbangkan kapasiti kucing di sini. Biasanya tak ada pesido isi borang ke, tak ada. Biasa kalau dia datang, kalau dia berminat, mana-mana kucing yang kat sini ada, dia bagi tahu, kita akan bagi je lah. Boleh dikatakan setiap hari ada orang ambil edok, ambil buat anak akak apa, setiap hari. Bagi pencinta kucing, keberadaan taman kucing ini bagaikan satu rahmat buat mereka. Tidak hanya memberi kunjungan, organisasi dan individu peminat kucing berkumpul untuk solidariti dan bantuan secara sukarela. Bila kita buat rumah kucing ni, taman kucing ni, bertujuan untuk mengurangkan populasi kucing kat luar sana lah, dan sebagai satu langkah untuk kita jaga kebajikan kucing-kucing. Jadi kalau kita tengok kucing kat luar tu dengan kurang penjagaan, kurang makanan, minuman. Jadi inisiatif kami ambil bagi makan, bagi rawatan dan penjagaan yang sesuai lah. Kita dapati ramai orang datang, bukan orang tempatan saja, orang luar pun. Semua NGO kucing yang berminat dengan kucing, kedai-kedai kucing, mana-mana yang sukakan kucing, memang salah satu dari tarikan pelancongan kepada Dungun lah. Kami datang sini untuk santuni anak-anak jalanan kat sini, bagi diorang rasa masih ada yang sayang. Semua kucing di sini baik-baik semua, tak ada yang ganas-ganas, yang mana-mana yang baru-baru belajar nak berjinak-jinak dengan kucing, nak main kucing, nak jadikan kucing itu sebagai untuk belaan di rumah, bagus. Semoga taman kucing ini lebih dibesarkan lagi. Kucing-kucing jalanan dapat perlindungan daripada kami semualah. Berinteraksi dengan kucing merupakan satu bentuk terapi minda. Sungguh pun tidak mampu berkomunikasi, gelagat dan telatah kucing sudah cukup untuk menghiburkan pemerhatinya. Bila saya dapat tahu adanya pusat untuk kucing jalanan di Dungun ni, saya sangat-sangat macam wow, sangat-sangat best sebab sebelum ni tak ada. Kalau kita ni jenis orang yang tidak minat, yang tak boleh nak bela kucing tapi kita suka. Jadi di sinilah tempat yang boleh kita datang untuk belajar sebab ada orang yang akan ajar macam mana cara kita nak belajar bagi makan kucing, nak bagi makan ubat dan sebagainya. Antara tempat yang paling sesuai yang kita kata lebih baik kita bawa anak-anak, bawa keluarga kita untuk tengok di sini. Dia adalah salah satu tempat yang kita kata boleh healing. Kucing stray cat ni kalau kita perasan dia lebih mesra, lebih manja dengan orang. Jadi itu adalah antara kebaikan yang boleh kita dapat bila kita bawa anak-anak di tempat pusat yang macam ni. Bagi Haimi, dia percaya masyarakat masih boleh diasuh untuk lebih menerima kehadiran kucing jalanan di mana sahaja. Setakat
hari ini alhamdulillah kucing-kucing jalanan yang liar tu lepas sampai kat sini dia akan jadi jinak. Sebab tu kita kat sini kita boleh bagi budak-budak main kat dalam sangkar tu sebab kucing-kucing tu dah dimanjakan. Dah diajar manja. Jadi kucing-kucing tu tak takut orang. Di sinilah haiwan dan manusia saling mencipta jalinan. Taman Kucing Dungun dibuka setiap hari dengan kemasukan secara percuma buat pengunjung dan sukarelawan yang datang. Sumbangan dalam bentuk apa sahaja, makanan, peralatan kucing, permainan kucing, ubat-ubatan, pasir, apa-apa sahaja yang boleh membantu kucing kat sini, kita sangat alu-alukan untuk sumbanganlah. Suasana ceria mengiringi peminat dan pecinta kucing. Kecomelan, personaliti dan sifat haiwan berbulu ini mampu menambat hati penjaganya. Dan di pusat pemeliharaan kucing terbiar ini, tempat yang akhirnya akan membuka mata serta mengubah perspektif masyarakat untuk lebih menerima dan bersikap terbuka terhadap haiwan bergelar kucing jalanan.